Dan menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takwa itu adalah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab diturunkan, redha dengan yang sedikit, bersiap sedia untuk hari kebangkitan. Jadi kalau kita tengok bab bahagia ni tuan-tuan sekalian, saya nak semua tengok pada surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Surah Asy-Syura ayat ke-20, Allah beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya Allah akan tambahkan kebahagiaannya itu, keuntungannya itu. Saya ulang balik. Barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan menambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun, barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kau jar akhirat, dunia pun dapat. Kau jar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Mana nak? Kau jar akhirat. So, ikutkan malam ni boleh lempak ke rumah. Malam ni sambung drama 1000 tahun. Sambung drama, tak kisahlah drama apa kan. Drama keluarga itu. Kan? Drama imamku. Tak kisahlah. Tengoklah drama apa pun, tetapi kita memilih duduk ke masjid. Memilih ikut kuliah. Sebab apa? Tak ada keuntungan dunia malam ni. Paling untung pun makan. Kan? Tapi keuntungan yang sebenar, kita mengejar keberuntungan akhirat. Mudah-mudahan dunia pun dapat. Cadang nak dengan ceramah ya. Sambil-sambil dapat dunia sikit. Apa dah? Dapat tengok Samsul debat. Dapat untung sikit lagi. Ada yang dapat ambil gambar. Seorang dua dapat ambil gambar. Ada untung sikit lagi. Dapat makan. Yang paling bahagia dapat bungkus. Dah dapat makan. Bungkus pula orang balik. Contoh. Ada dah standby dah papai plastik dan beg itu. Dah ada. Kan? Macam tu lah. Dan begitu di surah Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman bermaksud, kehidupan dunia ini hanya sendegura dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Dan kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 185 beritahu, sesungguhnya yang hidup itu akan mati, pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat masuk syurga, dapat mengelak neraka adalah orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dulu saya ramai tengok kan, macam mana lah jadi terkenal ni kan. Jadi tengok orang aku ya. Tengok. Sekali bila kono kat Disney baru tahu. Macam ni lah upaya. Apa pun tak boleh. Pergi kodai, cek kodai tak ramai orang. Salah tak ramai tu tak sedap. Macam mana? Kan? Bila pergi makan kan, oh ramai orang. Abang tu topek ramai tak nak, topek ramai tak nak. Dah kan kalau turun dengan makan dia ambil gambar, kau yang marah. Tak ada privacy lah, apalah, macam-macam. Nampak contoh lah, kita bagi gambar macam tu lah. Jadi macam mana nak bahagia? Kena install dalam hati kita ni. Masukkan dalam diri kita beberapa software. Install yang pertama apa dia? Sabar. Nak bahagia hidup ni sabar. Suami isteri sabar. Ni keluarga bahagia ni. Sabar kunci kan. Saya pernah tanya Ashraf Muslim. Kan? Saya minta tips kat dia. Buat bini kan? Bini dua. Tanya. Bang, bagi petua sikit. Dia kata senang kan? 10. Yang pertama bijaksana. Yang kedua sampai nombor 10 sabar. Mak tu. Nak sabar. Kena sabar. Saya banyak jumpa orang tua nasihat saya apa? Sabar. Sebab bukan semua orang boleh sabar. Ni ya. Sabarlah banyak. Sekarang ni dunia tanpa sepadan. Dasar langit terbuka. Kita tulis dalam media sosial. Tengok orang pantai macam mana. Ada orang tak puas hati dengan itu. Macam-macam komen dia bagi. Aduh yang tak kono. Kita masuk gambar ni, gambar program masjid ni. Nampak gambar, kita masuk gambar. Ada yang komen, kau setakat nak nunjuk-nunjuk ke orang tak payah. Apa masalah dia ni? Tak apa ditolan sampai pagi kat mana. Nolan penyongek kan, tak tahulah apa masalah. Aduh bono tak puas hati dengan orang. Dalam hati tak ada yang elok. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, ni tak betul. Yang betul dia. Sebab ada orang macam tu. Sabar.
Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi? Dah mula. Dah ada bagi separuh lah Ustaz. Tanya orang nak separuh lagi. Separuh lagi syukur. Syukurlah sangat-sangat. Jadi syukur ni, manusia ni ada 3 sebab kenapa dia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kita ada ni walaupun sikit, kena syukur. Nabi beritahu apa? Nabi kata kalaulah orang tu tak boleh bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tak boleh bersyukur dengan yang banyak. Tu Nabi beritahu. Kenapa tak bersyukur? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, kenapa manusia tak bersyukur? Kerana dia sibuk melihat kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah daripada dia. Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Ramainya manusia yang tak bersyukur sebab sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha gigih dia sendiri. Sedangkan apa yang kita ada hari ini kerana Allah izinkan. Itu je. Syukur. Yang ketiga yang kita kena tanam dalam hati kita, kena install ni. Percayalah pada hikmah. Ada hikmah di sebalik sesuatu perkara. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tahu. Macam tu. Adalah benda baik Allah bagi kat aku ni. Ini pun jatuh sakit Allah. Pokoknya lah lutut aku ni. Aduh, hari tu elok. Dia nak main bola pun dah tak boleh. Dah bongkak kaki tu. Nak semayang pun susah. Hikmah. Adalah hikmah ni kat Allah suruh aku rehat di rumah kat tahu tidur diam keluar. Rupa hikmah malam tu. YB datang ke masjid, singgahlah rumah dia. Ulung lah tu. Contoh lah tu. Contoh lah. Jadi mana ada hikmah. Kalau tidak sakit-sakit tak. Contoh. Kalau tak ada kawan-kawan kutip nak sumbangan, bagilah kat dia. Allahu Akbar. Tak sangka dah orang sampai jalan lancarkan kutipan untuk kita. Itulah. Jadi hikmah. Yang keempat, redha dengan ujian dan dugaan Allah bagi kat kita. Redha. Kan? Mana boleh hidup tak diuji? Tentu ada ujian. Keluar-keluar daripada masjid dan selipar hilang. Ujian tu. Ada orang hampir tu selipar berboli curi ke orang. Selipar pun RM15 je. Dia punya bongi tu. Yang seorang tu selipar hilang, relax dia. Kau relax ke selipar kau hilang? Dan satu selipar imam tadi lah. Selipar imam di Bandung ni. Ajak tu. Patutlah dia relax ya kan. Ada orang macam tu. Jadi makna kata cara dia memandang satu perkara. Allah uji kita sakit kan. Kalau kita sakit, ada orang lagi sakit dari kita. Kadang-kadang kita nampak kan, Tuhan uji sakit dengan kita nampak. Kau okey lah kau, aku ni tengok tak boleh jalan. Kita rasa tu borek dah tu. Ada orang tu dah tak boleh jalan, tak ada siapa nak tolong dia. Bagi tahu. Kita paling tidak ada yang tolong. Mungkin. Ada seorang saudara saya. Dia nampak orang accident. Tolong orang accident tu, dia kena langgar. Lepas dia kena langgar tu 3 bulan tak sadar. Bila dia sadar, alhamdulillah, tangan, kepala, semua kaki, semua elok. Berjalan elok. Tapi Allah ambil satu masalah dekat saraf dia. Iaitu, dekat lidah dia tak rasa apa. Dia punya bangih tu, udah baling semua makanan dia sebab makanan dia. Masam, masin, manis dah tak rasa. Sama. Tolan dia. Macam biawak tak tahulah. Saya pun tak pernah tanya biawak tu rasa apa. Tapi nampak cara dia sampai makan dia kan. Kamu nyawan pula biawak. Dia rasa lah dengan payah dia kan. Kepala dia kan. Kemudian ikhlas. Dan ada dalam hati ikhlas. Ni ya. Bila kita kojok, contoh jadi tok ketua lah, ketua kampung. Mana ketua kampung? Ketua kampung, kojok kan. Tolong orang. Depan kita dia salam cium tangan berjilat dah. Allah, baik tok ketua kita terbaik kata. Belakang ni maki dia kita, contohlah. Tapi
ikhlaskan hati kita bila dah dipilih nanti jawatan. Buat kojo. Bila ikhlas ni maksudnya apa? Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni polik sikit. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas. Tapi sebenarnya maksud ikhlas yang paling mendalam, buat sesuatu kebaikan, tolong orang dan sebagainya, tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan Allah saja. Kita tolong orang, kita kadang kita tak dapat balik kebaikan pada orang tu. Tapi rupanya Allah bagi sihat. Allah bagi kita selera makan, bertambah makan. Penyakit tak ada. Oh, hebat. Orang lain ni macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit, situ sini apa macam ni sakit, tu sakit, ni sakit, itu tak boleh makan, ni tak boleh makan. Makannya angin. Makannya gaut. Tak boleh dah. Tak boleh. Semua tak boleh makan. Ada orang rasa nak makan tu, dia kena makan ubek tu, boleh makan, baru makan ubek lagi. Bayangkan, ada orang macam tu. Kesian. Jadi itu sebabnya, adalah benda yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Jadi kalau kita nak masuk syurga ni, nak dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, itulah dia. Beribadahlah sebanyak-banyak ni. Macam mana nak cari bahagia dalam keluarga? Macam mana? Pertama, banyakkanlah berinfak. Banyakkanlah tolong orang. Bantu-membantu. Sedekah ni. Kata Nabi, mengalihkan batu kayu daripada tengah jalan pun satu bentuk sedekah. Yang paling ringan pun, yang payah nak buat, senyum pun payah. Pun sedekah. Menyenangkan hati orang, sedekah. Golak-golak jumpa saudara mara, semua sempur nak duduk keliling dia. Ada cerita baru tak? Ada cerita baru tak? Sebab tahu dia kalau cerita ni mestilah riang betul dengan cerita ni. Ada yang cerita dia bawa. Boleh tergolak, boleh gembira. Betul. Kan? Jadi makna bersedekah lah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi dalam rumah tangga tu banyak sedekah. Sebaik-baik suami sedekah. Ingat sebagai ketua keluarga, sebaik-baik suami sedekah. Sedekahlah pada isteri dia. Sedekahlah pada anak-anak dia. Kadang-kadang ada perangai kawan dia kena kumpi hari-hari banyak. Dengan bini anak-anak kau dakut. Apa benda itu? Yang you kena tu. Tengah baiklah tu apa? Kau damut. Kau dakut campur komut. Kau damut. Apa pun tak nak. Anak bini tak berasa, tapi kawan-kawan belanja. Kawan-kawan belanja makan, kawan-kawan bawa pergi berjalan. Tetapi untuk anak isteri sendiri berkira. Ada orang yang dekat pejabat semua belanja, tapi kat rumah tak. Jadi sebenarnya yang paling aula keluarga dulu. Ada duit, tolong orang. Tapi sedangkan mara tolong tak? Tolong juga. Jangan tak tolong. Ini tolong semua orang, saudara mara ada yang tak makan. Macam mana? Macam kejiranan. Jirannya, dia tolong semua orang. Jiran sebelah rumah tak makan. Dia tak roti. Macam mana? Sebab dia tak ngam dengan jiran sebelah. Kita kena faham konsep. Kita ni bermasyarakat, kita kena baik dengan orang. Itu. Malahan Nabi sebut, sungguhnya dia tak beriman, dia tak beriman, dia tak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Nak ukur iman tak iman seseorang ni, tengok hubungan dengan jiran. Kena baik-baik dengan jiran kita. Jangan kita putuskan persaudaraan dengan jiran-jiran. Bagus. Itu pertama. Bab kasih sayang, kesedekah ni tolong menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, menahan amarahnya. Itu pun juga kunci nak bahagia. Jaga anak marah. Kau jajak pelompang, kau jajak penyepak. Bini tu lunyai kau jual. Seorang suami yang dengan istiqamah memukul isterinya. Tak kisahlah. Maknanya kadang-kadang sekali pak dia bagi. Sebab dah tak tahan mana. Sekali dia bagi. Tapi ni hari-hari pukul bini ada. Selalulah. Kalau tak pun seminggu 2-3 kali lah pukul dia kau jual.
Dengarlah cakap saya ni, itulah lelaki yang paling dayus sekali sebenarnya. Lelaki ni kadang-kadang dia bukan apa. Dia kadang yang penyakit itu memang dia dapat pukul tu dia rasa onang hati. Masalah tu. Tapi kebanyakan lelaki yang normal, dia takut dengan bini. Kau takut bini ke? Tak, bukan takut. Tapi bini dan menakutkan. Tu yang tak ada. Tak ada lah, bukanlah takut. Dia sayang. Dia takut isteri dia terluka. Bukannya dia takut dengan bini yang kena belasah. Ingat tak kisah Raja kat negara Pasir Bedongong? Raja tu punya takut dengan permaisuri. Dia panggil semua lelaki dalam negara dia tu datang ke istana. Siapa yang takut bini berdiri belah kanan better tu? Semua berdiri belah kanan. Semua takut pun cerita. Pandang belah kiri nampak ke ujung tiang tu. Ada pun seorang. Kemari. Apa pula? Tuanku nak jemput, tuanku lah turun. Punya berani. Raja tu dia suruh turun. Ini sahabat ni. Dia pun turun. Sekarang cerita lah cara nak lawan bini better. Berani betul ke apalah. Patik pun takut bini. Lah, pasal kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut. Lagi tahu takut. Raja suruh sana pun dia tak nak beri tau. Dia punya takut dengan bini. Tapi bukan itu. Maksud takut tu adalah takut melukai hati isteri dia. Dia jaga. Kau lambat balik lah. Takut bini. Tak, bukan takut saya. Sebab dia takut isteri dia risau. Laki tak balik-balik. Bini pula pantang. Lambat 10 minit dia telefon polis. Betul kampung semua dia telefon. Jadi sebelum dia telefon, dia kembali. Iya, polis untuk balai semua datang. Salah tu, polis Lubuk Cino datang. Dia tengok ada kat rumah lah, kat mana, kat Kodai ni Oh, ada kat sini selamat ya. Tadi isteri dah buat rapor polis. Dia kata tuan tak balik-balik. Baru semua minit. Jatuhlah. Yang kedua, menahan amarah. Jangan marah-marah. Sabar. Ikut geram memang geram. Kan? Yang ketiga, suka memberi maaf. Sentiasa memberi maaf. Minta maaf dan memaafkan. Itu juga kunci bahagia. Tapi rupa-rupa minta maaf dan memaaf ni borek botol. Orang perempuan. Saya tanya orang perempuan. Soalan saya. Bila minta maaf? Saya jawab. Bila? Jantan jawab. Orang tanya perempuan. Bila perempuan minta maaf? Ayo. Dia sebenarnya sebaik-baiknya setiap hari sebelum tidur minta maaf. Abang minta maaf tau kalau saya buat salah silap hari ni. Sayang abang. Yang suami jangan nak belagak lah. Bokor tahu dan siapa. Bila bini dah salam tu, gosok pun sebut abang tu sama. Abang minta maaf tau. Ni bagi ayo jamak dosa tu setahun. Mau lulung-lulung. Abang. Apa bodoh dia cakap pun tak tahu. Suami menyanggap tak apalah, dia tak faham, dia ampun dia lah. Dia minta maaf hari-hari. Barulah betul pagi raya tu selamat raya, makzib batin. Sebab hari-hari dah minta maaf. Macam-macam. Betul terlopeh lah tu. Bang. Bang tu sampai duit abang 1,000. 1,000 dia ambil dia betul kampung lelaki tu. Dia tak tahu 1,000 tu duit nak tolong orang ni. WB dapat dari 1,000 tu suruh bagi dekat beberapa orang. Nak dibalun dia. Orang perempuan nak minta tanya dulu. Faham?